Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi Badri bin Hilman. Saya dari kursus SHRPH. Hari ini saya ingin melakukan satu pandangan tentang konstruktivis sosial. Mengikut teori dari seorang tokoh iaitu Lev Vygotsky, beliau telah memberitahu bahawa teori konstruktivis ini sebagai konstruktivis sosial. Menurut beliau, perkembangan konsep kanak-kanak berkembang secara sistematik, logik akal serta rasional dengan menerima bantuan dan bimbingan orang lain. Menurutnya juga bahawa kepentingan dalam pembelajaran mengikut persekitaran juga berperanan penting untuk membina pengetahuan seseorang individu tersebut. Konstruktivis sosial ini juga diperkenalkan oleh beliau lebih menegaskan pembelajaran individu pelajar dalam konteks sosial budaya akan dapat saling membina pengetahuan yang baru dan diperlihatkan mengikut persekitaran pelajar tersebut. Di samping itu pula, pelibatan orang lain atau pihak ketua juga dapat menambahkan pengetahuan dan penilaian pelajar itu. Teori konstruktivis sosial ini adalah, menurut Lev Vygotsky, teori pembelajaran sosial ini adalah satu teori yang berkisar tentang perkembangan konsep di mana peringkat kanak-kanak suatu itu berkembang secara logik akal. Konstruktivis sosial juga adalah satu teori pembelajaran melalui pelajar sebagai pembina maklumat dan pengetahuan dan bukannya sebagai penerima pengetahuan. Pelajar membina pengetahuan tentang suatu perkara yang mereka pelajari dengan menghubungkaitkan pengetahuan yang mereka miliki dengan pengalaman yang diperolehi, dan ini menyebabkan mereka tidak mengambil sepenuhnya pengetahuan yang disampaikan. Lev Vygotsky juga menitikberatkan pentingnya hubungan antara individu dalam lingkungan sosial itu. Menurut beliau, interaksi sosial ini merupakan faktor penting dalam perkembangan kognitif terhadap seorang individu itu. Beliau juga berpendapat proses pembelajaran akan lebih menarik dan efektif jika para pelajar melakukan proses pembelajaran secara berkumpulan atau kooperatif, kerana mereka akan boleh mendapat bimbingan daripada rakan-rakan yang lebih berkebolehan serta bantuan dari guru-guru. Teori ini juga telah meraih minat ramai pemerhati khususnya dalam bidang pendidikan untuk perkembangan modul. Dalam teori beliau juga telah mengutamakan konstruktivis ini dalam aspek kebudayaan. Beliau juga memberi dua pendapat iaitu pengembangan minda dapat difahami melalui pengalaman pelajar itu sendiri dan juga budaya. Beliau juga menyatakan bahawa teori konstruktivis ini sebagai satu teori yang lebih efektif untuk pelajar yang melakukan aktiviti atau subjek yang seperti matematik, sains dan kemahiran hidup. Terdapat beberapa prinsip-prinsip yang perlu ada untuk mengaplikasikan teori konstruktivis sosial ini, seperti guru dan rakan sebagai facilitator. Yang kedua, pembelajaran baharu mengikut kepada pengetahuan atau pemahaman sedia ada. Prinsip yang ketiga adalah pembinaan pengetahuan dapat diajar dan membimbing melalui proses terima dan buang. Prinsip yang keempat adalah menitik beratkan pembelajaran berpusatkan murid. Yang kelima, pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain. Yang keenam, persekitaran membantu dalam pembelajaran seorang individu itu dalam melakukan suatu perkara. Yang ketujuh adalah interaksi sosial membantu dan menyokong pembelajaran. Ini adalah beberapa ciri-ciri ataupun prinsip-prinsip yang
yang perlu ada untuk melakukan teori konstruktif sosial ni. Left by Goskay juga melakukan mengenalkan idea penting iaitu zon perkembangan terdekat, iaitu the zone of proximal development. Ini adalah satu idea yang memberi perjuarang antara pengetahuan yang diketahui dengan pengetahuan yang belum diketahui oleh pelajar. ZPD dia dalam bahasa singkatannya adalah ZPD, adalah perbezaan antara ZPD ni adalah satu perbezaan antara pengetahuan para pelajar yang diperolehi sendiri dengan pengetahuan pelajar yang diperolehi dengan bantuan orang lain yang lebih berpengetahuan. Pengetahuan yang diperolehi oleh pelajar sendiri ini adalah dalam idea ini adalah ia adalah kategori yang bawah daripada ZPD punya level taraf ataupun taraf. Kalau ni tu lah. Rumusan yang saya dapat berikan kepada aktiviti dalam pembelajaran kognitif rumusan yang saya dapat berikan adalah pembelajaran yang konstruktif sosial ini adalah pelajar akan dapat lebih memahami satu perkara itu jika dia membuat perkara tersebut seperti melakukan hands-on aktiviti hands-on. Yang kedua, murid juga dapat lebih mahir atau mudah untuk memahami satu perkara itu kerana pelajar dapat melakukan benda itu dengan sendirinya. Akhir kata daripada saya tamat daripada sini. Video saya. Assalamualaikum.